Bila disebut perkataan hisab, ia berkait dengan adat dan ma'dud, bilangan ataupun sesuatu yang dihitung, yang dikira. Jadi anak-anak dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran dalam banyak ayat berkenaan dengan hisab ini. Antaranya yang boleh kita pelajari dan kita tadabbur, firman Allah dalam surah Mu'min ayat 17, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat." Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Pada hari ini, tujza, kami akan membuat pembalasan. Al-yawma tujza, pada hari ini kamu akan dibalas. Setiap orang akan dibalas, akan berlaku pembalasan itu. Kullu nafsin bima kasabat, setiap orang akan, setiap jiwa akan dibalas dengan apa yang dia perbuat. La zulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari itu, kata Allah. Innallaha sari'ul hisab, dan Allah sangat pantas, sangat cepat hisabnya. Baik anak-anak dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bercerita berkenaan dengan hisab pada hari kiamat, para ulama menyebut bahawa hisab yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala berlaku dalam pelbagai cara dan bentuk. Yang pertama, kita perlu faham, di antara hisab yang akan dilaksanakan oleh Allah itu terbahagi kepada dua. Para ulama ahli sunnah wal jamaah berpegang bahawa hisab pada hari kiamat itu akan terdiri dari dua keadaan. Keadaan yang pertama yang disebut sebagai al-arad. Keadaan pertama yang disebut sebagai al-arad, maknanya akan dipertunjukkan kepada manusia apa yang dia telah buat di atas muka bumi dulu. Saya ulang. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat akan menghisap kita semua. Dan hisab itu di sisi para ulama ahli sunnah wal jamaah terbahagi kepada dua jenis. Yang pertama yang disebut sebagai al-arad. Makna al-arad ni maknanya akan dipertunjukkan kepada kita setiap perbuatan yang kita telah buat di atas muka bumi ini. Perbuatan baik dan perbuatan jahat akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba dia. Maka al-arad ini dikenali sebagai hisaban yasira, hisab yang mudah. Hisab yang mudah tu Allah tunjuk dekat kita apa perbuatan kita ketika kita buat di dunia dulu, itu mudah. Kerana kalau Allah Subhanahu wa taala nak tutup, Allah nak ampun, dia ampun. Dan ini adalah hisab kepada orang-orang yang beriman. Manakala hisab yang kedua yang disebut sebagai munaqasyah. Munaqasyah ni maknanya akan diteliti setiap perbuatan hamba satu persatu, dikira dengan cermat. Yang ini akan membawa kecelakaan kepada manusia yang dihisab. Maka sebab itu anak-anak tolong beri perhatian dan sahabat-sahabat. Ada dua jenis hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-arad, hisab yang berbentuk ditunjukkan kesalahan dan perbuatan seseorang hamba. Yang kedua, munaqasyah, al-munaqasyah. Munaqasyah ni maknanya seseorang itu akan dihitung satu persatu apa yang dia buat sehingga dia binasa. Maknanya bila dikira secara adil satu persatu, memang kita akan naya. Maka sebab itu Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ibu orang yang beriman yang meninggal pada tahun 54 Hijrah. Daripada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang bertanya kepada Nabi SAW berkenaan dengan hisab. Kata Nabi SAW, hisab pada hari kiamat, kalau seseorang itu dihitung secara detail oleh Allah, maka dia akan binasa. Maka Aisyah tanya kepada Nabi. Aisyah kata, bukankah dalam surah Al-Insyiqaq Allah berfirman, fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang yang beriman, maka kami akan menghisapnya dengan hisab yang mudah. Maka jawab Nabi SAW, innama zalikal ardu. Innama zalikal ardu. Hisab yang mudah ni yang jenis Allah tunjukkan saja apa yang dia dah buat dan Allah ampunkan. Allah nak tutup mana dia nak tutup, Allah nak tunjuk mana yang dia nak tunjuk, apa yang kita dah buat Allah tayang dan Allah ampunkan. Itu orang beriman.
Innama zalikal ardu, kata Nabi. Yang tu adalah hisab yang jenis tunjuk je apa dia buat. Walakin man nuqisha, kata Nabi. Walakin man nuqisha, tetapi siapa yang hisabnya itu berbentuk nuqisha, dihitung satu persatu, ada munaqashah, dibincangkan satu persatu. Nabi kata, wa'ayazubillah, walakin man nuqisha, siapa yang dihitung satu persatu, munaqashah satu-satu, bincang satu-satu dosa dia. Walakin man nuqishal hisab, siapa yang kena hisab yang jenis bincang satu-satu ni, diteliti satu-satu, yahlik, kata Nabi. Yahlik, mana dia ni akan binasa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka anak-anak yang dikasih sekalian, pada hari kiamat hisab akan berlaku dengan dua jenis. Satu dipanggil Al-Arad. Al-Arad ni maknanya kita dipertunjukkan amalan kita. Allah boleh ampun mana dia nak ampun, dia boleh tutup mana dia nak tutup. Yang itu mudah, hisaban yasira. Mana yang kedua ialah hisab yang berat, hisab yang disebut al-munaqashah, hisab yang jenis hitung satu persatu ni. Kata Nabi SAW, hisab yang mudah ni, Nabi kata, innama zalikal ardu, yang tu jenis hak mudah, jenis tunjuk je amalan. Walakin man nuqishal hisab, tetapi siapa yang hisab dia kena hitung satu persatu, yahlik, dia akan binasa, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik anak-anak yang dikasihi sekalian, bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala akan menghisap kita? Para ulama ahli sunnah wal jamaah berdasarkan hadis daripada Bukhari dan Muslim. Hadis yang pertama daripada Abdullah bin Umar, sahabat Nabi SAW yang meninggal pada tahun 72 Hijrah. Kata Abdullah bin Umar, hisab yang pertama hisab bagi orang yang beriman. Orang yang beriman akan mendapat al-ardu, arad. Allah akan tunjukkan kepada dia segala kesalahan dia. Zalikal ardu, kata Nabi, sebagaimana dalam hadis, itulah hisab yang ditunjukkan kesalahan dia. Jadi dalam hadis yang sahih daripada Imam Al-Bukhari, dikeluarkan dalam Sahih Al-Bukhari daripada Abdullah bin Umar, orang-orang yang beriman akan didekati oleh Allah pada hari kiamat. Mai hari kiamat, Allah akan panggil orang beriman dekat dengan dia, dan Allah akan meletakkan sitar. Allah akan letakkan sitar. Sitar ni maknanya tirai atau penutup supaya orang tak nampak. Bainahu wa bain Allah, antara dia dengan Allah tu ditutup. Dia dengan Allah tu, dia akan menghadap Allah, tapi orang lain tak nampak dia dengan Allah, akan diletakkan sitar. Orang lain akan tak nampak sebab diletakkan sitar. Sitar ni maknanya letakkan tirai lah, ataupun penghadang. Jadi bila dia dengan Allah saja, Allah akan menunjukkan, Allah akan membentangkan kesalahan-kesalahan dia. Lalu hamba tu akan mengaku, Ya Allah, betul yang aku buat ni. Ya Allah, betul yang aku buat ni, dan betul yang aku buat ni. Lalu dalam hadis yang sahih, kata Nabi SAW, maka Allah kata, ada di antara kesalahan kau yang aku tutup, dan aku tidak akan buka pada hari ini, dan aku ampunkan bagimu kesalahanmu. Maka bagi orang yang beriman, kita akan dapat al-arad. Maknanya al-ardu ni maknanya kesalahan kita dituntunkan oleh Allah, dipertunjukkan oleh Allah, dan Allah akan tutup, letakkan penghadang supaya orang lain tak nampak. Dalam hadis yang sahih, orang lain tak nampak, antara kita dengan Allah saja boleh nampak. Lalu Allah tanya kesalahan ni satu demi satu, betul tak? Betul. Kita pun mengaku senang, selesai. Maka Allah ampun dan Allah maafkan. Manakala orang yang kedua, dalam hadis dari Abi Hurairah, kaedah hisab yang seterusnya daripada hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ada seseorang yang dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada hamba tersebut. Alaysa bukankah kami dulu pernah bagi engkau, kata Allah, harta. Alaysa lakal mal, bukankah kami dah bagi engkau harta? Bukankah kami dah bagi engkau isteri dan suami atau pasangan? Bukankah kami dah beri engkau kedudukan? Bukankah kami beri kau rezeki, nikmat dan sebagainya? Fa'aqaruhu, dia akan mengaku. Dia akan mengaku kata, ya betul lah, betul aku dapat ni semua.
Bila dia aqarra, maknanya dia mengaku. Fa aqarru, bila dia mengaku apa yang dia dah dapat daripada Allah tu, Allah tanya dia, dan apa yang kau buat dengan nikmat itu? Jadi orang yang kedua ni akan kata, saya nikmat yang Allah bagi ni saya gunakan untuk ini, untuk dunia dan untuk kenikmatan saya dan sebagainya. Lalu Allah tanya dia, adakah kau beriman dengan aku? Kau berharap nak jumpa aku? Dia kata, tak, aku tak yakin tentang kewujudan kau dan sebagainya, atau aku tidak yakin akan bertemu kau. Maka Allah akan masukkan dia dalam neraka. Ini orang yang kafir. Allah bagi nikmat, Allah bagi rezeki, Allah bagi akal, Allah bagi segala-galanya, tapi dia tidak mengharap pertemuan dengan Allah, tidak beriman kepada hari bertemu Allah, maka dia orang yang kafir dan disiksa. Manakala orang yang ketiga, kata Nabi SAW dalam hadis Abi Hurairah juga, orang yang ketiga, orang yang dihadapkan di hadapan Allah, lalu Allah tanya dia dengan segala nikmat, apa yang diberi oleh Allah, seperti harta, seperti anak-anak, seperti rezeki, seperti pasangan, seperti rumah tangga, seperti keluarga, seperti kekayaan, kemewahan, pangkat, jawatan dan sebagainya, kedudukan. Lalu dia berkata, ya Allah, aku dirikan salat, aku beribadat kepada Engkau, aku mengerjakan puasa, aku mentaati Engkau. Lalu Allah SWT akan meminta bukti. Lalu kata dia, siapa boleh jadi bukti? Maka ketika itu mulut dia dikunci. Mulut dia dikunci, tak boleh bercakap. Kemudian Allah akan jadikan paha dia, kaki dia, tangan dia bercakap. Maka kaki dia akan mendustakan dia, tangan dia akan mendustakan dia, dan paha-paha daging dia akan mendustakan dia. Maka itulah nasib orang-orang yang munafik. Lalu dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan Tuhan pun nak menipu. Maka ini adalah 3 jenis orang yang akan disiksa, diampunkan pada hari kiamat. Jadi dalam hadis Abi Hurairah cerita tentang 2 orang, munafik dan kafir. Orang yang kafir, dia mengaku betul-betul dia tak beriman, dia disiksa oleh Allah. Orang yang munafik, dia bohong dengan Allah, kata dia beriman, dia masa hidup di dunia dia beramal soleh, tapi Allah kata dia berdusta. Allah jadikan mulut dia terkunci, paha dia, kaki dia, tangan dia akan bercakap mendustakan dia. Manakala orang yang beriman, dalam hadis Ibnu Umar, Allah akan tutup dia supaya orang lain tak nampak antara perbicaraan Allah dengan dia. Lalu ditunjukkan kesalahan dia, dia mengakui di hadapan Allah, Allah ampunkan dan Allah tutup kesalahan dia dan Allah maafkan dia, dan dia dimasukkan ke dalam syurga. So ada 3 jenis hisab yang akan berlaku pada hari kiamat. 3 jenis golongan. Orang yang beriman, orang yang kafir, dan orang yang munafik. Dan sahabat-sahabat, anak-anak yang dikasihi sekalian, pada hari kiamat, orang-orang yang berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala akan dihisab dengan 2 jenis hisab. Yang pertama, al-arad, iaitu kata Nabi SAW, al-arad ni maknanya dipertontonkan daripada kalimah yu'arid, di arada ni maknanya tunjuk, tuntun, bentangkan. Maknanya kata Nabi SAW dalam hadis, bila ditanya oleh Aisyah orang yang akan dihisab dengan hisab yang ringan, Nabi kata, zalikal ardu, itulah hisab yang berbentuk dipertontonkan amalan seseorang kepada manusia, kepada orang yang buat dosa itulah. Satu orang yang berdosa, orang beriman, tapi Allah akan tunjukkan kepada dia dosa-dosa dia dan diampunkan apa yang Allah ampunkan. Tapi masa dipertontonkan itu, ditutup, letak tirai supaya orang lain tak nampak. Allah lindungi aib dia. Manakala yang kedua adalah munaqasyah. Hisab yang kedua, jenis munaqasyah ni diteliti satu persatu. Nikmat ni dia buat apa, nikmat ni dia buat apa, nikmat ni dia buat apa. Dan kata Nabi SAW, man nuqishal hisabu yahlik. Siapa yang hisab dia tu diteliti satu persatu, maka dia binasa. Memang hancur lah, memang celaka. Baik anak-anak dan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, itu sedikit sebanyak mukadimah tentang beriman pada hari hisab. Jadi apa yang akan dihisab oleh Allah, maknanya akan ada interview, temu duga dengan Allah. Kita semua akan dibincangkan atau dipertunjukkan apa yang telah kita buat pada hari kiamat. Maka sebab itu anak-anak yang dikasihi sekalian, ingatlah bahawa setiap perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan Allah telah sebut dalam banyak kali dalam ayat, dan saya ulang balik ayat yang saya bacakan tadi, yauma tujza kullu nafsin bima kasabat, pada hari yang tidak akan siapa-siapa pun terlepas. Yauma tujza, semua akan dapat balasan, kullu nafsin, setiap jiwa, bima kasabat, dengan apa yang dia buat. La zulmal yaum, pada hari itu tidak ada kezaliman. Innallaha sari'ul hisab, Allah Subhanahu wa ta'ala maha cepat pembalasan dia. Bayangkan seluruh makhluk Allah akan hisap satu-satu, tapi kita tidak akan rasa lama. Innallaha sari'ul hisab, Allah ni cepat hisap dia. Dan pada hari kiamat, setiap hari kiamat tu, setiap hari dia bersamaan dengan 50,000 tahun dunia. Satu hari di hari kiamat bersamaan dengan 50,000 tahun dunia. Ingat, satu hari di hari kiamat bersamaan dengan 50,000 tahun dunia. Dan manusia setelah dihisap oleh Allah akan ditimbang amalan dia. Lepas hisap barulah ditimbang amalan di atas mizan. Mawazin, mizan. Mizan tu adalah timbangan-timbangan. Dan manusia akan ditimbang 3 perkara. Manusia akan ditimbang 3 perkara. Yang pertama, amalan dia. Amalan kita, solat kita akan ditimbang, puasa kita akan ditimbang, amalan itu sendiri. Yang kedua, akan ditimbang pada hari kiamat buku catatan amal. Buku itu sendiri akan ditimbang. Dan yang ketiga, akan ditimbang pada hari kiamat diri kita, akan ditimbang oleh Allah pada hari kiamat. So ada 3 yang akan ditimbang: buku catatan amal, perbuatan kita, amalan kita, dan diri kita. Kata para ulama, yang akan ditimbang amalan kita, Allah akan nilai keikhlasannya, kebenarannya, kesahihannya, amalan itu setiap satu. Yang akan ditimbang buku catatan amal, Allah akan timbang rekod sepanjang hayat kita. Macam mana rekod sepanjang hayat kita, perangai kita, karakter kita, akhlak kita. Manakala diri seseorang yang akan ditimbang oleh Allah, diri seseorang adalah imannya, takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi